وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Sirajul Huda pada muka surat yang ke-17. 8 baris daripada bawah, muka surat 17, 8 baris daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Yang Rumi muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Sirajul Huda muka surat 17 baris yang ke-8, kitab Rumi muka surat 57. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan adapun sama pada segala yang baharu, iaitulah pada segala makhluk, khususnya manusia, maka iaitu sama manusia tu, sama yang baharu itu, satu kekuatan, satu sifat yang disimpankan dia, yakni yang diletak di dalam urat, yang dihampirkan pada kesudahan liang telinga. Baik, apa kita bincang? Sama dan basar. Yang kita bincang pada minggu lepas sifat Allah Ta'ala sama dan basar. Apa dia sama? Pendengar. Basar, pelihat. Mana nas? Wa huwa sami'ul basir. Wa huwa, dan dialah Allah Ta'ala sami'ul basir, yang bersifat dengan sama, pendengar, dan basar, pelihat. Baik, dengar apa, lihat apa, yakni dengar dan lihat tiap-tiap perkara yang ada, sama ada perkara itu qadim ataupun perkara itu baharu, semuanya Allah Ta'ala dengar dan lihat. Dengar dan lihat ni bila? Sejak daripada azali dan berkekalan hingga bila-bila. Hingga bila-bila, tidak ada pengakhiran. Dengar macam mana? Dengan makna inkishaf. Lihat dengan makna inkishaf, iaitu dengar dengan nyata, lihat sesuatu itu dengan jelas, nyata, clear, tidak ada kesamaran. Itulah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sama, lagi pula bersifat dengan basar. Habis itu kita bincang tentang sifat ketuhanan yang wajib tiap-tiap kita ni beriman. Adapun pagi ini kita bincang pula, iaitulah sifat sama dan basar makhluk.
makhluk ni dengar bukan dengan telinga. Buktinya orang yang pekak pun ada telinga tapi tak dengar. Begitu juga lihat bukan dengan mata, kerana orang buta pun ada mata. Lepas tu yang tepat macam mana pula? Makhluk ni, manusia kita ni dengar dengan sifat pendengar, lihat dengan sifat pelihat. Baik sifat pendengar makhluk ni macam mana? Dia terang ni. Dan ada pun sama pada segala yang baharu, iaitu sama kepada sekalian kita ni manusia, makhluk. Maka iaitu sifat sama kita, sifat pendengar kita, satu kekuatan, sifat power yang Allah Ta'ala buat. Sifat pendengar itu yang disimpankan, yakni yang diletakkan sifat itu di dalam urat yang dihampirkan pada kesudahan liang telinga, iaitu di hujung telinga kita, iaitulah di gegendang telinga kita. Ada sifat pendengar tu, maka kita boleh mendengar. Kalau tak ada sifat pendengar, maka kita tak boleh dengar. Namanya pekak bagi manusia. Tu hak makhluk. Macam mana sifat pendengar kita pun wallahu alam tak dapat kita ketahui bentuk rupa dia macam mana. Cuma kita faham ada sifat pendengar, dengarlah kita. Dan sifat kita ni baru dan penuh dengan kekurangan, dan begitu juga sifat pendengar kita ni akan binasa. Contoh macam mana? Tu ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa hak kenal diri dia, tentu dia kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenal dirinya, maka mesti dia kenal Tuhan. Maka kita nak tahu sama Allah Ta'ala, kena tahu sama kita dulu. Maka hakikat sama kita yang pertama baru, yang kedua kekurangan, dan yang ketiga akan binasa. Adanya sama, maka kita dapat dengar. Kalau tak ada sama, tak boleh dengar. Tu pun penuh dengan kekurangan. Pasal apa kata kurang? Kalau suara slow, kita tak boleh dengar dah. Kalau suara tu jauh, kita tak boleh dengar dah. Dia mesti dekat, suara tu kena kuat. Itu di antara syarat-syarat pendengaran kita. Dan perlu ada udara, perlu ada angin udara. Perlu ada udara. As-sawt qa'im bil hawa, suara itu menumpang pada angin. Maka suara itulah dibawa oleh angin masuk ke dalam telinga kita. Oleh kerana ada sifat pendengar, maka kita dapat mendengar. Habis. Dan basar, makhluk. Pada segala mereka itu baharu. Makhluk kita ni, basar kita ni, sifat pelihat kita ni, maka iaitu sifat pelihat makhluk, sifat pelihat yang baharu makhluk ni, satu kekuatan, satu sifat, satu power yang Allah Ta'ala buat kepada makhluk, yang ditanamkan, yakni yang ada sifat basar itu, sifat pelihat itu di dalam dua urat yang bertembung keduanya, kedua urat pada uluan, yakni otak yang bersambung kepada otak atas jalan berpotongan salib. Ini rupanya. Jadi kata setengah ulama, sifat pelihat kita ni dia bersambung dengan orat yang ada di otak, yang mana orat tu, sifat tu berbentuk seperti orat yang bertembung seperti salib. Dia macam ni. Orat
belah ni satu, belah ni satu, sambung ke otak. Maka sifat tu duduk di tengah-tengah orak tu. Di antara orak yang ada di tengah ni, yang bersambung orak ni mai kat sini. Seperti orak, seperti bentuknya palang, kata setengah ulama. Itulah kita ni kalau tak nampak ataupun kita buat spek power terlebih ataupun terkurang, kita pening. Sebab orak mata kita ni bersambung ke otak. Dan semua orak ni bersambung ke kaki. Mana orak mata, orak kepala? Di ibu jari kita. Tu hak kepala tu memang di ibu jari. Baik. Atau atas tangga, dua tangga yakni rupa, atau atas tangga yakni atas rupa, dua dal yang di belakang. Satu daripada keduanya dal di atas belakang yang lain, ini rupanya. Kata setengah ulama dia bentuk dal awak tu. Dal bertemu dal, dal bertemu dengan belakang dal. Jadi macam ni, dia jadi macam X. Di antara kening kita ni ada orat yang berbentuk X. Jadi sifat pelihat tu Allah Ta'ala letak di situ. Ini kajian para ulama, terutamanya ahli tabib, kedoktoran di dalam ilmuwan Islam. Habis. Maka takrif keduanya yang kata sama' dan basar itu bagi segala hukama, yakni orang yang bijak pandai di dalam ilmu kedoktoran Islam, ilmu tabib, kedoktoran. Jadi ramailah tokoh-tokoh kita, di antaranya tokoh perubatan ni Ibn Sina. Ibn Sina ni dia masuk semua agama. Dia terai agama ni, dia terai agama ni, dia terai agama ni, tak nampak apa yang dia nak. Lalu dia masuk ke dalam hutan, ke dalam satu gua, maka